Apakah pengorbanan kita? Terlebih dahulu, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil-Adha dalam 2-3 hari lagi. Hari Raya Aidil-Adha juga dikenali dengan Hari Raya Haji dan juga Hari Raya Korban. Soalannya, apakah pengorbanan kita? Apabila datangnya Hari Raya Aidil-Adha, kita hanya ingat nak korbankan lembu dan kambing saja. Kita hanya ingat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adakah sekadar itu saja ingatan kita apabila tiba Hari Raya Aidil-Adha ini? Jadi, jom kita ikuti kupasan mengenai soal ini. Tapi sebelum itu, jom kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kerana Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita peluang dan ruang untuk kita terus bersama-sama di sini. Ingat, pertemuan kita ini bukan saja-saja, tetapi telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti ada hikmahnya untuk kita di masa depan yang kita sendiri tidak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Bagi saya ini satu penghormatan yang besar buat saya. Saya mohon kerjasama kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini hingga akhir. Dan bagi yang belum subscribe, saya mohon kerjasama untuk subscribe channel ini sebagai sokongan. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan subscribe channel ini, saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Jika kawan-kawan berhasrat untuk mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke wall YouTube dan type nama saya, Azzaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh klik pada nama saya di mana-mana video saya, dan pihak YouTube akan membawa kawan-kawan ke page YouTube saya. Dan di sini kawan-kawan boleh melihat semua video yang telah diupload. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Apabila tiba 10 Zulhijjah setiap tahun, kita pasti teringatkan Hari Raya Haji.
ada orang kata Hari Raya Korban dan ada orang panggil Hari Raya Aidil Adha. Itu hanyalah sebutan, namun maknanya tetap sama. Bila tiba masanya, kita juga akan ingat orang sembelih lembu atau kambing, lalu membuat kenduri dan atau membahagi daging korban itu kepada masyarakat. Walaupun ada kalanya berekor lembu dikorbankan di sesuatu tempat dan sibuk mengadakan majlis kenduri, dan ketika itu orang masjid tak mampu untuk memenuhi semua undangan. Namun, ada orang susah, semangkuk gulai pun tak dapat. Inilah realitinya. Cuba bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita berada di tempat itu. Ada juga sekumpulan orang mengambil kesempatan membuat ibadah korban sebagai bisnes, menyembelih lembu atau kambing beratus ekor, baik di dalam dan di luar negara. Nampaknya mereka menjadikan ibadah korban sebagai bisnes ini lebih mengutamakan orang luar. Adakah semua umat Islam di negara ini, terutama orang susah, sudah dapat merasa walaupun seketul daging korban yang menyebabkan mereka mengutamakan orang luar? Mengikut konsep ibadah sebagai contohnya zakat atau sedekah dan lain-lain, kita perlu mengutamakan orang yang dekat dan berada di sekeliling kita dahulu, barulah orang luar, barulah afdal ibadah itu. Kalau yang Islamik sikit, mereka akan teringatkan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hanya sekadar itu. Jadi kita ikuti sedikit bagaimana peristiwa korban itu berlaku. Jom kita tengok. Jom kita. Menurut riwayat sejarah Hari Raya Aidil Adha seperti yang ada dalam kitab Miskatul Anwar, Nabi Ibrahim saat itu merupakan orang yang kaya raya dengan ternakan melimpah. Nabi Ibrahim memiliki 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Suatu hari ada orang bertanya kepada Nabi Ibrahim, milik siapakah ternak sebanyak ini? Nabi menjawab, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya, jangankan cuma ternak. Bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail pun, nescaya akan kuserahkan juga. Dikutip dari Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim, pernyataan tersebutlah yang kemudian dikehendaki Allah SWT sebagai bahan ujian untuk menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim AS. Sebagaimana tercatat dalam surah Al-Safat ayat 99 hingga 113 yang bermaksud, suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi diperintah untuk menyembelih puteranya Ismail yang telah remaja. Mimpi itu datang selama 3 kali berturut-turut. Nabi Ibrahim memahami bahawa mimpi itu adalah perintah dari Allah
ia pun mendatangi Ismail untuk menceritakan mimpinya. Nabi Ibrahim memberitahu perintah Allah itu kepada Ismail secara terbuka. Ia meminta pendapat Ismail mengenai mimpinya tersebut. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Surah Al-Shafat ayat 102. Kedua-duanya sepakat untuk menjalankan perintah Allah, pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Adakah sekadar itu saja cerita pengorbanan yang nak kita kaitkan dengan Hari Raya Korban? Adakah kita lupa akan pengorbanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan risalah Allah di muka bumi ini? Kecintaan Nabi Muhammad SAW pada umatnya melebihi kecintaan pada diri beliau sendiri. Keinginan beliau agar umatnya terbebas dari api neraka dan masuk ke dalam syurga demikian kuat dan bulat. Perkara inilah yang memberikan semangat dan kekuatan baginda Rasulullah untuk berjuang dan berdakwah tanpa kenal penat dan lelah. Namun, tanggapan umatnya ketika itu tidak semuanya sejalan dengan keinginan baik baginda. Umatnya bukan saja enggan mengikutinya, tetapi banyak yang menentang apa yang diperintahkan oleh baginda. Mereka yang menentang baginda Rasulullah bukan saja menganggap apa yang diseru itu tidak masuk akal dan membawa musibah, malah mereka berharap musibah menimpa baginda Rasulullah. Kita dapat lihat apa yang dilakukan Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan untuk melemahkan kewibawaan dan pengaruh baginda Rasulullah. Sebagai fitnah ditaburi untuk meruntuhkan pengaruh Rasulullah. Fitnah terhadap Aisyah yang dituduh berzina dengan Syahwan bin Ma'attal, seorang lelaki muda, sehingga kota Manidah gempa. Berita itu juga mempengaruhi sebahagian sahabat dan termakan hingga membenci Aisyah. Namun demikian, baginda Rasulullah tetap gigih untuk menyeru umatnya untuk masuk ke dalam syurga dan menjauhkan diri dari api neraka. Namun apa yang diperjuangkan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang juga besar itu tidak sebanding dengan harapannya. Bukan sedikit manusia yang enggan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Malah ada sekelompok manusia yang sanggup mencelakakan diri baginda. Perkara ini Allah tegaskan sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 98 yang bermaksud, dan di antara orang-orang Arab Badawi itu ada yang memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai satu kerugian. Dia nanti mara bahaya menimpamu. Mereka lah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW
sehingga akan sanggup membunuh baginda. Pernah baginda dan sahabatnya diundang makan sebagai jalan untuk membunuh baginda. Mereka mencampur racun dalam makanan. Ketika baginda memakannya, tiba-tiba memuntahkannya setelah dapat bisikkan adanya racun dalam makanan itu. Sebagian sahabat ada yang memakan sajian itu dan meninggal dunia. Dalam peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW terselamat dan mereka tidak berjaya membunuh baginda. Memang banyak jadi usaha seumpama ini dibuat oleh golongan yang menentang dakwah baginda Rasulullah. Namun baginda Rasulullah terus gigih berdakwah untuk mengajak umatnya mengikuti ajarannya. Telah membawa hasil di mana sebahagian umatnya menerima dakwah Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan ajarannya dengan sepenuh hati. Allah mengabadikan kelapangan hati orang-orang Arab Badawi sehingga dengan tulus ikhlas menjalankan perintah Nabi sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 99 yang bermaksud, dan di antara orang-orang Arab Badawi ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperolehi doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak, Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmat syurga-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitulah besar pengorbanan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan risalah Allah kepada manusia. Perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam secara maksimum hingga banyak musuh-musuh Islam tunduk dan takluk di bawah lindungan Islam. Malah Islam terus berkembang sampai kepada kita hari ini. Begitu besar pengorbanan baginda Rasulullah yang harus kita kenang sempena menyambut Hari Raya Kurban. Bagaimana pula pengorbanan kita terhadap agama? Begitu juga pengorbanan kita kepada diri kita sendiri, keluarga dan rakan-rakan di keliling kita. Adakah kita telah membuat pengorbanan yang sebenar? Mungkin juga kita mengorbankan mereka semata-mata untuk memenuhi keperluan dan keinginan kita semata-mata. Seandainya kita tidak melakukan apa-apa pengorbanan baik untuk agama, diri, keluarga dan rakan-rakan kita, maka layakkah kita merayakan Hari Raya Kurban dengan hanya mengingatkan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mungkin ada di kalangan kawan-kawan yang tidak bersetuju dengan pendapat ini. Itu tidak menjadi masalah kerana masing-masing ada hak untuk berpegang kepada persepsi masing-masing. Cuma satu pinta saya, jangan kita perkecilkan persepsi pengorbanan itu. Hakikatnya konsep Hari Raya Kurban cukup luas. Bukan sekadar pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berkorban semata-mata kerana Allah. Pengorbanan baginda Rasulullah dalam usaha baginda menyebarkan risalah Allah juga harus kita kenang. Pengorbanan baginda Rasulullah menyebarkan risalah Allah menjadikan kita sebagai orang Islam hari ini. Pengorbanan diri kita sendiri
terhadap agama, diri, keluarga dan rakan-rakan, kita perlu diambil kira. Jadi, duduk dan renunglah pengorbanan ini. Adakah kita telah berkorban atau kita mengorbankan mereka? Tepuk dada, tanya hati kita. Jangan ditanya selera, kerana selera bernafsu. Saya berharap rencana yang dipersembahkan dalam bentuk video di segmen sketsa kehidupan ini dapat membuka minda kita semua makna Hari Raya Korban. Saya berharap kita buka lebih luas pengertian Hari Raya Korban dapat memberi manfaat kepada kita. Jika konsep Hari Raya Korban dibuka lebih luas, ia akan memberikan kesedaran untuk kita berkorban dan bukannya mengorbankan orang sekeliling kita semata-mata untuk memenuhi kepentingan diri kita sahaja. Jadi, saya rasa cukup sampai di sini. Sebelum saya mengundurkan diri, saya amat berharap kawan-kawan yang sudah subscribe akan terus menyokong channel ini dengan mengikuti video-video yang telah diupload di YouTube. Bagi yang belum subscribe, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk subscribe channel ini dan terus mengikuti video di channel ini. Sokongan dan dokongan kawan-kawan dapat membantu channel ini terus berkembang. Oleh itu, bantulah saya dengan mengikutinya dan like, komen serta subscribe channel ini. Sekian dulu. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Kita jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Selamat Hari Raya Korban. Assalamualaikum.